Kalau awak bela dia, artinya awak mazhab dia lah. Oh, susah macam tu. Satu orang pukul orang bukan Islam, kita kata pasal awak pukul dia, dia tak salah. Oh, hang kafir sekali dengan dia. Saya nak ulas sikit lah. Dalam debat tu salah satu ciri dia nak tuduh pihak tu, dia nak tuduh satu pihak ni sesat atas tuduhan Wahabi. Sesat Wahabi. Sebab apa Wahabi? Wahabi sesat Wahabi. Sebab apa Wahabi sesat? Antara sebab dia tu suka tuduh orang lain sesat. Tapi sepanjang debat tu kita duk tengok dia yang duk tuduh orang sesat. Kesimpulan dia pun tuduh orang sesat. Tuan-tuan tahu barah. Bila dia kata Perlis bukan Wahabi, okeylah. Hantar abang pun kami tahu. Otoriti Perlis bukan Wahabi. Cuma kita tanya, jadi siapa yang Wahabi? Hampa tumbuk angin ke? Memang ada betul. Tapi jika tuan-tuan masih ingat, di Malaysia ni ada seorang lagi hamba Allah Ta'ala. Dulu dia debat dengan saya, dia lari. Saya tak ingat nama dia, saya lupa. Dia di dalam mahkamah, bila ditanya di mahkamah, adakah saya Wahabi? Dia kata tak. Ini ada dokumen dia, documented dalam mahkamah. Kenyataan dia dalam mahkamah. Dia kata tak. Sedangkan dia bersumpah. Sebelum dia nak jawab tu, dia bersumpah tidak ada yang benar melainkan benar. Mahkamah macam benar, mahkamah. Tapi di luar dia cakap lain. Di luar cakap lain. Saya bukanlah peduli sangat benda-benda, tapi saya nak cerita. Ini adalah satu agenda memecahkan orang Islam. Jadi kalau tak Wahabi, siapa yang Wahabi? Mungkin nak kata Arab Saudi Wahabi. Jadi Arab Saudi sesat. Soalan yang patut ditanya lagi, mungkin hari itu ada terlepas soalan patut mau tanya ke dia. Orang-orang yang pergi ke Mekah, yang solat di Masjidil Haram dan Masjid Nabi sejak lama, haji dan umrah, adakah selama ni mereka solat di belakang imam-imam yang sesat? Dan ajaran mereka ini telah menjadi barah, sehingga menyebabkan ada orang pergi umrah dan haji semayang dalam bilik kerana tak mau semayang di Masjidil Haram, kerana tu imamnya dituduh Wahabi, kerana sesat semayang di belakang tu imam tersebut. Tuan-tuan lihat, saya ingin mengingatkan pihak kerajaan, mereka ini adalah barah dalam masyarakat, fanatik. Buku yang mereka cetak itu, Ibn Tumat. Jika tuan-tuan pernah dengar kuliah saya dulu-dulu, saya dah cerita tentang Ibn Tumat ni. Ibn Tumat ni punya lah ekstrim. Buku yang mereka cetak tu, Aqidah Al-Mursyidah tu, itu Ibn Tumat. Dia kata Muhammad bin Abdul Wahab pengganas apa? Pertama kita beritahu, kita di Perlis tak ada buku Muhammad Abdul Wahab sebagai sukatan. Saya sendiri jarang baca buku dia. Penuh tengok lembaran-lembaran buku dia, tak ada buku dia yang kita khatam pun. Pasal kita pun kata pasal orang lain tulis lebih menarik. Tak adalah kerana kita tak baca buku dia kita nak pergi tuduh dia. Tapi nak menuduh orang, dia kata oh kalau awak bela dia, artinya awak mazhab dia lah. Oh, susah macam tu. Satu orang pukul orang bukan Islam, kita kata pasal awak pukul dia, dia tak salah. Oh, hang kafir sekali dengan dia. Awak kafir sekali dengan dia sebab awak bela dia. Sedangkan Nabi SAW cerita pada orang yang kallafa dhimmiyan, orang yang man zalama dhimmiyan atau kallafahu fawqa taqatihi atau akhadha syai'an min ghairi tibi nafsi fa ana hajjijuhu yaumal qiyamah. Siapa yang
zalimkan orang bukan Islam, bebankan dia luar daripada keupayaan dia, ambil apa yang bukan hak daripada dia. Aku pembelanya pada hari kiamat. Lagikan orang bukan Islam, Nabi bela. Ini kan kamu tomah satu orang, bukan berarti kita setuju dengan jadi mazhab orang tu, aliran, tapi awak tomah dia, orang bela. Kalau awak bela, awak Wahabi. Muhammad bin Abdul Wahhab yang dia kata tu, dibandingkan Ibn Tumat tu, Ibn Tumat tu mengaku menjadi Imam Mahdi. Dan Ibn Tumat berperang dengan kerajaan Al-Muwahhidin di Maghrib, kerajaan Ali bin Yusuf Tashfin, yang merupakan kerajaan yang saleh, yang baik, dan mengkafirkannya di atas dasar mereka bukan Asy'ariyah, Mujassimah. Dia mengkafirkannya. Ibn Tumat yang bawa. Ini cerita tahun 500 Hijrah. Ibn Taymiyah pun tak main lagi, lahir pun tak ada. Ibn Qayyim pun tak ada lagi. Tak ada kaitan dengan Ibn Taymiyah. Tambah Muhammad Abdul Wahhab lagi 500 tahun baru lahir. Kemudian baru lahir. Tak ada kena-mengena. Dia telah serang. Dia mengaku Imam Mahdi. Dia mengkafirkan mereka, menghalalkan darah mereka. Mujassimah dia kata. Macam hak tuan-tuan duk dengar ni, dia tiru yang ni. Sebab tu mereka cetak buku dia. Bahkan tuan-tuan, dia lantik satu kawan baik Ibn Tumat, Mullah bin Tumat ni. Nama dia Abdullah Awan Syarisi. Dia ni, dia suruh kau ni buat bodoh-bodoh sikit, tapi kau ni pandai. Dia hafal banyak. Hafal hadis, hafal nama-nama orang. Lepas tu dia suruh kau ni muncul di hadapan orang dan bagi tahu bahawasanya malam tadi malaikat telah datang kepada aku dan telah belah dada aku dan telah memasukkan ilmu kepada aku. Dengan memasukkan ilmu ni aku jadi pandai, dan telah memberitahu bahawasanya Ibn Tuman adalah Mahdi. Dengan itu, dengan apa yang dia buat tu, orang uji dia. Tengok-tengok, dia dulu nampak bodoh, pandai. Ingat hadis, ingat Quran, ingat apa? Orang kata betul lah. Dia ni memang sebenarnya nampak bodoh, jadi pandai. Memang malaikat belah dada. Kemudian Ibn Tumat bawa pergi satu telaga yang dia rancang. Korek telaga tu dalam, dia bubuh orang dia bawah tu. Dia kata di dalam ini ada malaikatullah, malaikat-malaikat Allah. Ya malaikatullah, wahai malaikat Allah, adakah benar apa yang Awan Syarisi, Abdullah Awan Syarisi kata? Dia kata benar. Apa yang Awan Syarisi, dan kau adalah Mahdi. Pengikut bertambah ta'assub. Bertambah ta'assub. Tu. Ni cerita geng bomo. Hak melompat hari tu lebih kurang macam ni. Tapi nanyanya geng-geng hak jawab dalam kolam tu, dalam telaga tu, dia kambus kalau telaga tu. Matilah pengikut dia nak tolong dia tu. Dia takut terbongkar rahsia dia. Dan dia buat malam itu nama Lailatul Tamyiz. Kononnya atas ayat liyamizallahu al-khabitha minat tayyib. Untuk Allah membedakan antara yang buruk dan yang baik. Dia bunuh dalam satu malam 70,000 orang Islam. Tu Ibn Tumat. Bagi menegakkan akidah yang dikata akidah benar, kononnya akidah Asy'ariyah dah. Bagi menegakkan dia adalah Mahdi. Ibn Tumat ni lah buku dia yang mereka duk cetak sekarang ni, duk edarkan. Sebab tu tuan-tuan tengok sakan ni, seorang pengganas yang dilantik, yang diangkat menjadi tokoh akidah. Ini ada kaitan. Negara kita tak pernah bawa idea-idea ni. Sebab tu tuan-tuan tengok mereka ni berlumba-lumba mendakwa Asy'ariyah. Kita tidak ada masalah banyak sangat dengan isu-isu Asy'ariyah ini. Cumanya tuan-tuan, Asy'ariyah ni
Dia bukan cerita Asy'ariyah ni cerita sembah kubur tak kubur ni, bukan cerita Asy'ariyah. Asy'ariyah inilah cerita tentang ilmu kalam. Masalah takwil, tak takwil. Tuan-tuan nak tahu Asy'ariyah, tuan kena baca buku dia lah, Maqalat Islamiyin, Abul Hasan Asy'ari. Abu Hasan Asy'ari yang hidup 40 tahun sebagai Mu'tazilah, bermimpi dalam satu malam terus bertukar menjadi ahli sunnah. Selama ni dia berguru, gurunya ialah Ali Jubai yang merupakan pak mentua dia, seorang Mu'tazilah. Kemudian dia tukar, dia sesatkan Mu'tazilah. Tak apalah, dia tokoh lah di dalam perbahasan dialog, tapi hayat dia ialah hayat sepanjang ni Mu'tazilah. Kemudian dia berubah, mengambil pendekatan yang dekat dengan apa yang dipegang oleh salafus salih. Kemudian ada beberapa fasa dalam hidupnya. Kita tidak ada isu besar. Ini soal kau takwil tak takwil, ini adalah debate lama. Tapi yang jadi masalah dalam negara kita ni, yang Abu Hasan Asy'ari tak pernah cakap langsung masalah nak panggil orang mati. Kalau awak doa ya Allah terus, tak mau kata wahai wali tolong, yang tu Wahabi. Kau bayangkan, kita bayangkan orang yang kata doalah terus pada Allah, Wahabi. Tapi kalau pergi minta kat kubur, wahai wali tolonglah kami, mula-mula banyak tu. Sekarang tengok dia kata apa, kalau kita wahai wali sembuhkan aku pun boleh. Sebab walaupun mereka kata macam tu, mereka kata begitu, tetap niat mereka Allah juga yang tolong. Kalau nak kira macam tu, tak ada penyembah berhala yang kata batu berhala tu tolong dia. Mereka pun semua menyatakan Allah Subhanahu wa taala pun Tuhan yang tolong mereka. Itu perantaraan. Sebab tu Quran di dalam surah Az-Zumar, Quran jelas, ala lillahi dinul khalis. Katakanlah hanya bagi Allah itu agama yang khalis, agama yang bersih, pure. Maksudnya tauhid yang bersih. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya, mereka yang walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Orang-orang yang mengambil selain daripada Allah sebagai pelindung-pelindung, mereka menyatakan kami tak sembah pelindung-pelindung tu, kami tak sembah perantaraan-perantara itu. Ma na'buduhum, kami tak sembah mereka, illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, melainkan untuk mereka itu mendekatkan kami kepada Allah saja. Quran bagi tahu, memang itu jawapan sejak dulu. Kami bukan sembah, kami panggil wali itu bukan kami sembah, liyuqarribuna ila Allahi zulfa, untuk mendekatkan kami kepada Allah. Allah jawab apa? Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Allah lah yang akan hukum mereka di atas apa yang mereka selisihkan. Memang bab ini bila you buat teknikal macam tu, oh tak sembah, awak salah faham. Kami minta pada Allah tapi melalui dia. Macam kita bagi surat pada postman, suruh hantar kat orang tu. Bukan kita bagi surat tu pada postman, surat tu kita pada kawan kita, postman tolong bawa saja. Tapi yang dia panggil bukan Allah. Kalau dia kata wahai Abu Bakar doalah pada Allah, tak panggil wahai Abu Bakar tolong, ya Husain, wahai Husain tolong, tak apa. Kerana dia kata tak apa, sebab apa? Cuba tuan-tuan dengar debat. Kerana kata dia akhirnya yang dia minta Allah juga. Tapi Allah kata apa lah menjawab tu? Innallaha la yahdi man huwa kadhibun kafar. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang dusta lagi kufur. Nas Quran. Dan dunia tak apa. Dan Allah pun bagi tahu tak apa, innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Allah tetap apa? Nanti Allah tentukan di akhirat kelak.
Kamu panggil Allah ke kamu panggil selain Allah? Kalau kita kata boleh panggil apa saja dengan syarat niat, kita tahu yang berkuasa Allah, tak ada sembahan yang syirik. Yang sembah pokok, yang sembah apa dalam dunia ni, semua menyatakan Allah yang memberi. Tuan-tuan tengok yang sujud di batu, mereka pun tak bodoh kata batu tu boleh tolong mereka. Ini adalah perantara mereka dengan Tuhan. Tapi apa idenya? Setelah buat semua benda ni, ini Abu Hasan Asy'ari. Mai kok mana Abu Hasan Asy'ari benda ni? Ini adalah versi kamu. Sudahlah kamu ambil versi itu. Orang yang tak mau macam kamu, Wahabi, sesat. Dan ekstrim. Tuan-tuan tengok kejadian dulu yang melompat di Kelantan, ekstrim. Ia tidak jauh daripada Ibn Turmat ni. Dan ini yang mereka bawa. Tapi Alhamdulillah kita boleh sederhana, kita panggil, sembang, bagi makan, supaya mudah-mudahan Allah berikan hidayah pada orang seperti ini.